Video saya pada kali ini saya nak tunjuk dua masjid klasik yang ada dekat Tumpat, Kelantan yang wajib korang tujui sekiranya datang dekat Tumpat ni. Tapi sebelum tu jangan lupa like dan subscribe channel saya. Untuk masjid yang pertama ni, saya ke Kampung Laut untuk tengok masjid yang tertua di Malaysia. Dekat sini juga dinamakan sebagai Laman Warisan Seni Kampung Laut. Masjid ini terletak di Kampung Laut, kira-kira 12 km dari Kota Baru, iaitu ibu negeri Kelantan, Malaysia. Masjid ini mula dibina pada abad ke-18 Masihi dan merupakan masjid yang tertua di Malaysia. Masjid Kampung Laut dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Menurut cerita lisan tradisi, pada zaman dahulu, para mubaligh berlayar ke sepanjang Kepulauan Melayu untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1730-an, sekumpulan mubaligh melalui pantai timur semenanjung Malaysia dalam perjalanan mereka ke Patani di Thailand Selatan ke Jawa di Indonesia. Malangnya, perahu mereka bocor dan mengalami kesulitan. Para mubaligh dalam perahu itu bersumpah bahawa kalau mereka dibawa ke pantai dengan selamat, mereka akan membina sebuah masjid dengan serta-merta untuk memperingati peristiwa itu. Alhamdulillah, doa mereka dimakbulkan dan para mubaligh mendarat di Kampung Laut, Tumpat, Kelantan. Masjid yang asal bukannya apa yang dilihat pada hari ini. Ia merupakan sebuah struktur asas dengan hanya 4 tiang yang menyangga bumbung 3 tingkat yang diperbuat daripada daun rimba. Keluasan hanya 400 kaki persegi pada keseluruhannya. Pada akhir abad ke-19, masjid ini menjadi satu pusat agama yang penting dan masjid itu diperbesar untuk merangkumi bilik sembahyang tambahan, peran serambi dan menara. Dua 20 batang tiang dibina untuk menyangga binaan tambahan ini. Binaan tambahan ini menggunakan teknik tebuk pasak yang amat unik. Ia dibina daripada kayu tetapi tidak menggunakan walaupun sepucuk paku sekalipun. Atap daun rimbanya digantikan dengan atap genting. Malangnya, asas masjid ini lemah kerana dibina di tebing sungai. Masjid ini sering dilanda banjir kilat seperti banjir pada tahun 1926 yang dikenali sebagai Bah Air Merah yang melemahkan lagi asasnya. Selepas dilanda sekali lagi oleh banjir yang teruk pada tahun 1966 yang menghanyutkan sebahagian masjid ini, Persatuan Sejarah Malaysia mencadangkan pemindahan masjid ini ke tempat yang lebih selamat. Maka pada tahun 1968, masjid ini dipindahkan dan dibuka kembali di kawasan yang baru, iaitu di Nilampuri. Setelah 53 tahun bertempat di Nilampuri, maka pada hujung 2019, proses pemindahan semula masjid ini ke kampung asal, iaitu Kampung Laut. Kaedah pemindahan masjid ini menggunakan kaedah meleraikan satu persatu masjid ini seperti tiang, bumbung atau anggota-anggota lain masjid dan dibawa ke kampung asal masjid ini dibina, iaitu di Kampung Laut. Pada tanggal 30 Jun 2022 bersamaan dengan hari Jumaat, maka bermulalah solat maghrib yang pertama dilakukan di sini. Maka bermulalah pembukaan semula masjid ini untuk orang ramai datang ke sini untuk solat berjemaah. Pengunjung yang datang dekat sini juga boleh tengok ini dia mimbar yang seusia dengan masjid ni dan masih utuh,
masih lagi diguna pakai sehingga sekarang. Selain daripada mimbar lama, beduk tua pun masih lagi disimpan dekat sini. Juga seusia dengan masjid ni. Saya tak tahu berapa saiz dia, tapi korang boleh tengok sendiri, besar sangat beduk yang ada dekat sini. Alhamdulillah, bagus sangat sebab beduk lama sebegini masih lagi disimpan, dijadikan sebagai artifak bersejarah. Semasa saya datang dekat sini, Alhamdulillah saya jumpa dengan ni dia, Imam Abdullah. Bagus sangat, mesra sangat dia. Dia menceritakan kepada saya background mengenai masjid ni. Beliau mengatakan ini bukanlah tapak asal masjid ni. Tanah kubur tu asal dia. Asal dia dalam 200 meter, 200,5 meter ke sungai tu, dekat dengan pulau. Tak tapak dia. Tapak asal dia. Tapi gelar raya Makai kau sungai lah. Ke sungai. Dia ada macam teluk sikit tu. Asal dia. Lepas tu saya bergerak ke sebelah Masjid Kampung Laut. Dekat sini ada gerai jualan dan ada hasil seni kraft tangan dari tempatan. Korang boleh tengok, unik sangat, kreatif sangat orang Malaysia kita ni. Lepas tu pengunjung yang datang dekat sini, kalau nak ambil pengalaman macam mana cara untuk canting corak wawulan ni, boleh juga datang dekat sini. Lepas tu saya bergerak pula ke kedai sebelah dia. Dekat sini menjual hasil kraft tangan. Korang boleh tengok sendiri, macam-macam ada. Beg pun ada, tikar pun ada, dan macam-macam korang boleh tengok sendiri. So boleh datang dekat sini dan semua barang-barang ni dijual. Boleh beli bawa balik untuk jadikan sebagai kenangan dan boleh guna dekat rumah. Bagi pencinta khot juga, dekat sini korang boleh tengok tulisan seni khot yang ada dekat sini. Cantik sangat dan nak tempah pun boleh, nak beli yang dah ada dekat kedai pun boleh. Pelbagai jenis khot yang korang boleh pilih, sama ada nak yang bentuk dalam frame ataupun yang bentuk ukiran kayu ataupun di atas kanvas ataupun berbentuk jam pun ada dekat sini. Pilih je. Sebelum balik, jangan lupa singgah dekat sini. Wajib singgah dekat sini untuk dapatkan serunding dan dodol. Kerana dekat Kampung Laut ni famous sangat dengan kilang-kilang yang buat serunding dan dodol. Bila saya jalan dekat sini, saya tengok kedai-kedai ni, boleh dikatakan keseluruhan lah jual serunding, dodol. Banyak sangat pilihan-pilihan yang kau boleh pilih dekat sini. Jadi kena datang ke sini. Yang mana tengok video ni. Setelah selesai jelajah di Masjid Kampung Laut, sekarang saya bergerak ke Masjid Iktikaf Ibadur Rahman di Kampung Beluka, Wakaf Baru, Tumpat, Kelantan. Masjid ni baru je dibina, tapi yang menariknya adalah reka bentuk dia yang klasik. Oleh kerana minat terhadap seni bina kayu mendorong pemilik masjid ni, iaitu Muhammad R.P. Arifin yang berusia 45 tahun, mendirikan masjid di Kampung Beluka, Wakaf Baru, Kelantan dekat sini. Menariknya juga sebab seni bina masjid ini adalah seni bina klasik. Untuk pengetahuan korang, masjid ini dibina dengan menggunakan 80% kayu jenis seraya hitam dan seraya merah, manakala 20% lagi kayu cengal dan merbau yang diperoleh daripada pembekal di Kelantan dan Terengganu.
Terima kasih kepada semua yang menonton video saya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel saya dan jumpa lagi di episod yang akan datang.